Ku seru namamu, Allah yang agung. Ku seru namamu, Allah yang Esa. Ku seru namamu dengan sepenuh jiwa. Ya Latifu ya Halim, Ya Rahmanu ya Rahim, Ya Karimu ya Jawad. Hidupku mohon berkat, pandangilah aku, luruskan hatiku, teguhkan sabarku, indahkan syukurku. Ku seru namamu, Allah yang agung. Ku seru namamu, Allah yang Esa. Ku seru namamu dengan sepenuh jiwa. Ya Saburu ya Syakur, Ya Subuhu ya Quddus, Ya Hannanu ya Mannan, Ya Zal Jalali wal Ikram. Engkaulah maksudku, Engkaulah tujuanku, redamu harapanku, bernaung di firdausmu. Engkaulah maksudku, Engkaulah tujuanku, redamu harapanku, bernaung di firdausmu. Ku seru namamu, Allah yang agung. Ku seru namamu, Allah yang Esa. Ku seru namamu dengan sepenuh jiwa. Ya Latifu ya Halim, Ya Rahmanu ya Rahim, Ya Karimu ya Jawad. Hidupku mohon berkat, pandangilah aku, luruskan hatiku, teguhkan sabarku, indahkan syukurku. Ku seru namamu, Allah yang agung. Ku seru namamu, Allah yang Esa. Ku seru namamu dengan sepenuh jiwa. Ya Saburu ya Syakur, Ya Subuhu ya Quddus, Ya Hannanu ya Mannan, Ya Zal Jalali wal Ikram. Engkaulah maksudku, Engkaulah tujuanku, redamu harapanku, bernaung di firdausmu. Engkaulah maksudku, Engkaulah tujuanku, redamu harapanku, bernaung di firdausmu.
Ku seru namamu, Allah yang agung. Ku seru namamu, Allah yang Esa. Ku seru namamu dengan sepenuh jiwa. Ya Latifu ya Halim, ya Rahmanu ya Rahim, ya Karimu ya Jawad. Hidupku mohon berkat, pandangilah aku, luruskan hatiku, teguhkan sabarku, indahkan syukurku. Ku seru namamu, Allah yang agung. Ku seru namamu, Allah yang Esa. Ku seru namamu dengan sepenuh jiwa. Ya Saburu ya Syakur, ya Subuhu ya Quddus, ya Hannanu ya Mannan, ya Zal Jalali wal Ikram. Engkaulah maksudku, Engkaulah tujuanku, redamu harapanku, bernaung di firdausmu. Engkaulah maksudku, Engkaulah tujuanku, redamu harapanku, bernaung di firdausmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ustazah hormati, yang berbahagia Dr. Haji Azamuddin bin Haji Zainuddin, iaitu Pengetua Mahat Integrasi Tahfiz Selangor MIT Sabak Bernam. Yang Ustazah hormati Tuan Nazri bin Sungit, NYDP PIBG Mahat Integrasi Tahfiz Selangor. Yang Ustazah hormati Encik Khairuniza Muhammad Muaidi, Pengerusi PSG Form 1 Mahat Integrasi Tahfiz Selangor. Yang Ustazah sayangi, anak anda Ustazah yang berbahagia Nur Ni'mah Salihah binti Azhar. Seterusnya semua para penonton yang budiman, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adik-adik, anak-anak, pengetua-pengetua mahat tahfiz, para asatizah tahfiz dan semua komuniti tahfiz di seluruh Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura yang turut menyaksikan live kita pada pagi ini. Sekali lagi Ustazah mengucapkan ucapan lafaz doa kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Lang, apa khabar Kak Lang? Alhamdulillah baik Umi. Okey ya, Ustaz tak nampak pun penonton kat depan Ustazah, yang ada hanya anak Ustazah kat sebelah ni dan juga saudara Anwar daripada Fatih Team. Terima kasih Anwar. Ya, jadi alhamdulillah, mari sama-sama Kak Lang, ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita rafakkan kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jalla. Allah masih berikan ruang masa untuk kita menyiapkan bekal kita sebelum bertemu dengan Allah
Azza wa Jalla. Ya, pada pagi ini kita menerima berita kehilangan seorang insan yang sangat istimewa yang telah terlalu banyak budi dan jasa yang ditaburkan kepada ummah. Ustazah dulu daripada sekolah menengah, ya, daripada sekolah rendah lagi, Masya Allah, terlalu popular. Ya, nama Ustaz Datuk Ismail Kamus ni sangat popular Kak Lang, ya. Jadi Masya Allah, sampai ke ceruk-ceruk kampung beliau pergi untuk menyampaikan dakwah, dan Allah telah pun, ya, menentukan takdir yang terbaik kepada almarhum, kepada beliau, di mana, ya, kurang lebih jam 12.30 tengah malam tadi, ya, almarhum Ustaz Datuk Ismail Kamus telah pun kembali menghadap Allah Azza wa Jalla yang dicintainya. Mudah-mudahan dalam keadaan Allah redha kepada beliau dan beliau redha kepada Allah. Jadi Ustazah mengambil kesempatan ruang masa kita pada pagi ini, sahabat-sahabat, saudara-saudara sekalian, mengajak kita semua untuk menghadiahkan, yang mensedekahkan Al-Fatihah kepada beliau. Al-Fatihah. Sahabat-sahabat, tuan-puan yang dikasihi sekalian, tajuk kita pagi ni apa dia, Kak Lang? Al-Quran. Keluargaku Ahlul Quran. Ya, tajuk kita adalah Keluargaku Ahlul Quran. Jadi sebelum Ustazah ulas tentang tajuk Keluargaku Ahlul Quran, ya, di mana program kita ini adalah, ya, anjuran dibawa oleh Ma'had Integrasi Tahfiz Selangor MITS Sabak Bernam. Jadi silakan Kak Lang untuk kita baca doa terang hati terlebih dahulu, ya. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini dapat sampai ke dalam lubuk hati saudara-saudari, tuan-puan yang budiman. Silakan Kak Lang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Kak Lang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, Keluargaku Ahlul Quran. Ustazah nak mulakan dengan satu perkongsian, ya, kisah seorang sahabat kita. Ya, pada satu hari itu, tuan-puan sekalian, Ustazah telah pun menghuraikan, telah membentangkan satu hadis Nabi SAW. Ya, izinkan Ustazah bacakan dulu hadis tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-Qur'ana wa ta'allamahu wa 'amila bihi ulbisa yawmal qiyamati tajam min nurin daw'uhu mithlu daw'i syamsi wa yuksa walidayhi hullatan la yaqumu bihima ad-dunya fayaqulan bima kusina fayuqalu bi akhdhi waladikuma al-Qur'ana. Barang siapa yang membaca Al-Quran, kemudian mengajarkan Al-Quran dan beramal dengannya, hari akhirat kelak dia akan dipakaikan mahkota daripada cahaya. Di mana cahaya mahkota tersebut seperti mana cahaya yang ada pada matahari, dan kemudian dipanggil kedua ibu bapanya, lalu dipakaikan kepada kedua ibu bapanya perhiasan yang tidak pernah dilihat, yang tidak pernah dipakai oleh keduanya sebelum ini di dunia. Lalu kedua ibu bapa itu berkata dan bertanya, bima kusina, macam mana aku boleh pakai perhiasan ini? Bagaimana aku boleh pakai mahkota ini? Fayuqalu, maka dikatakan kepada kedua ibu bapa itu, bi akhdhi
bi'akhdi waladikumul Quran, sebab anak kamu ambil Quran dalam hidup dia, sebab anak kamu beramal dengan Quran dalam hidup dia, sebab anak kamu baca Quran, sebab anak kamu hafal Quran, ataupun secara ringkasnya bi'akhdi waladikumul Quran, anak kamu mengambil Al-Quran menjadi panduan dalam hidupnya. Jadi ustazah bentangkan sahabat-sahabat sekalian hadis tersebut. Bila ustazah nak balik, datanglah satu kakak tu, kakak ataupun makcik ya, yang ustazah kenal sangat dengan dia. Ya, dia suara dia tak kuat, suara dia macam ke dalam sikit kakak ni. Ya, dia datang kuliah ustazah selalu naik motor. Ya, kadang-kadang lewat, kenapa? Hari hujan. Kak Lang kenal kan? Makcik yang selalu bagi Kak Lang Hadiah. bagi Kak Lang hadiah. Subhanallah, tuan-puan sekalian, dia jumpa ustazah, makcik tu, ada je buah tangan dia. Ada je buah tangan. Ya, buah tangan bukan untuk ustazah saja, tapi kadang-kadang buah tangan untuk solehah juga. Buah tangan untuk Kak Lang. Saya pernah kata, Kak, solehah tak ada kat KL, solehah belajar dekat Pahang. Tak apa. Ustazah simpan nanti jumpa solehah bagi. Ya, sentiasa nak bagi solehah. Macam-macam ya solehah. Kakak tu bagi penanda buku, kakak tu bagi apa lagi, makcik tu bagi? Mak surat. Makcik tu bagi mak surat. Apa lagi makcik tu bagi? Macam-macam. Roti. Ya, macam-macam dia bagi. Jadi kan, lepas ustazah bacakan hadis ni pada satu hari tu, ustazah sampai kata dengan dia, Kak, tak payahlah selalu-selalu bagi. Dia pegang tangan ustazah, air mata dia dah mengalir tuan-puan ya. Dia kata apa? Ustazah, saya nak bersama dengan orang yang hafaz Quran. Saya tak ada anak yang hafiz Quran. Saya tak ada anak perempuan hafizah Quran. Dan masa saya pun dah berlalu. Ya, saya pun dah tua. Tolonglah bagi solehah penanda buku ni. Tolonglah bagi solehah roti ni. Biar akhirat besok solehah carilah akak. Ya, solehah cari akak. Akak tak ada anak yang hafaz Quran. Jadi ustazah terima apa saja yang dia bagi pada solehah. Selalu bagi sampai ustazah simpan, walaupun roti tu kan, kalau cakap dengan solehah, mesej kat dia, ya, Kak Lang, ni roti ni kalau Umi simpan ni nanti berkulat pula, nak tunggu Kak Lang balik kan. Kak Lang kata tak apalah, Umi makanlah Umi. Jadi Umi minta izin Kak Lang sebab makcik ni nak bagi Kak Lang. Ya, dia berharap satu hari nanti dekat hari akhirat, walaupun dia bukan mak Kak Lang, tapi dengan pemberian roti tu, ya, dengan bagi bagi penanda buku tu, Kak Lang carilah dia akhirat besok. Ya, bawalah dia menjadi sama-sama. Macam tu harapan dia, ya, untuk jadi ahlul Quran. Masya Allah tuan-puan sekalian. Ada manusia yang mencari jalan, yang berusaha bersungguh-sungguh untuk jadi ahlul Quran, nak menjadi sebahagian daripada keluarga Al-Quran. Sebab tu saya selalu pesan dengan pelajar-pelajar tahfiz, khususnya dekat Madinatul Huffaz ataupun di mana-mana pelajar tahfiz, pesan dengan pengetua tahfiz, pesan dengan asatizah tahfiz, pesan dengan ibu bapa yang menghantar anak-anak ke sekolah tahfiz. Kita semua jangan hanya pandang Allah memilih anak-anak itu untuk jadi ahlul Quran. Kita jangan rasa hanya Allah pilih anak-anak tu untuk dimuliakan oleh Allah. Tapi ketahuilah bahawa Allah sedang mengurniakan kepada kita nikmat, peluang untuk apa? Untuk Allah muliakan ibu bapa anak ini dengan Quran. Untuk Allah muliakan pengetua tahfiz dengan Quran. Allah nak muliakan guru-guru tahfiz dengan Quran. Semua orang yang ada kaitan dengan institusi Quran, sebenarnya Allah nak muliakan untuk menjadi keluarga besar Al-Quran. Ya, hadis Nabi SAW yang berbunyi, An Anas bin Malik qala Rasulullah SAW, Inna lillahi ahlin minan nas. Qalu ya Rasulullah, man hum? Qala hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Sesungguhnya bagi Allah ada ahli-ahlinya di muka dunia ini. Masya Allah. Lalu bertanyalah sahabat, Ya Rasulullah, manhum? Siapakah dia ya Rasulullah di dunia ini yang digelar sebagai ahli-ahli Allah, orang-orang Allah? Lalu Nabi SAW menjawab, hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Mereka adalah ahli-ahli Al-Quran. Mereka itulah ahli Allah di atas muka dunia ini dan merupakan orang-orang pilihan Allah. Jadi subhanallah, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, bila kita sebut keluargaku ahlul Quran,
Maknanya kita nak bawa keluarga kita biar terkait dengan apa? Dengan Al-Quran. Sama ada anak-anak kita mudahkan dia untuk membaca Quran, menghafaz Quran, mengamalkan Quran, ataupun tuan-puan sekalian, biarlah kita memberikan sumbangan-sumbangan kita kepada institusi-institusi Quran untuk melahirkan hafiz dan hafizah Quran. Silakan Kak Lang, ya, penambahan daripada ustazah kita, ya, ustazah baru ni, ya, Nur Ni'mas Salihah binti Azhar Al-Hafizah, insya-Allah. Silakan Kak Nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan Ramadan Karim kepada sidang pendengar, hadirin hadirat, warga MITS yang dirahmati oleh Allah sekalian. Wallahu akram. Allahu akram. Jadi sekarang ni sedar tak sedar sebenarnya kita sudah pun berada di separuh Ramadan. Jadi saya berharap kita semua moga semakin hari kita semakin bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sekarang ni kita berada pada bulan yang mulia, jadi perbanyakkanlah ibadah kerana setiap ibadah itu pasti akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada waktu bulan Ramadan ini juga mempunyai banyak fadilat dan keistimewaan di dalamnya. Antaranya ialah adanya malam Lailatul Qadar di dalamnya, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan jangan kita lupa bahawa di bulan Ramadan ini juga turunnya satu mukjizat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Sadaqallahul azim. Mafhumnya, pada bulan Ramadan ini diturunkan padanya Al-Quran. Dan apakah fungsi Al-Quran itu sebenarnya? Fungsi Al-Quran ini sangat banyak dan di antaranya ialah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Inilah yang paling besar. Al-Quran bukan hanya terbatas sebagai bacaan semata-mata, tetapi ketahuilah bahawa daripada awal surah Al-Fatihah hingga ke akhirnya surah An-Nas terkandungnya iaitu pedoman, iaitu petunjuk buat kita semua. Dan bagi sesiapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai panduan dalam kehidupannya, tidak akan sesat. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima. Apa dia? Apa benda yang apabila kita berpegang teguh dengannya, kita tidak akan sesat selama-lamanya. Itulah dia Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi apabila kita cuba untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran, insya-Allah Allah akan memberikan kita kemuliaan, Allah akan memberikan kita kemudahan, dan Allah akan membimbing kita di dalam kehidupan ini dan memberikan kebahagiaan kepada akhirat kita. Jadi Al-Quran ini menuntun hati kita sebenarnya untuk mencapai kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hati orang-orang yang beriman ni akan menangis apabila mendengar ayat-ayat Al-Quran dilantunkan. Bahkan Nabi SAW sendiri pernah menangis apabila mendengar bacaan daripada ayat suci Al-Quran. Kisahnya Nabi SAW meminta sahabat iaitu Abdullah ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran, untuk memperdengarkan bacaannya kepada Rasulullah SAW. Lalu Abdullah pun berasa hairan. Wahai Rasulullah, layakkah aku untuk membacakan ayat suci Al-Quran ini sedangkan Al-Quran ini diturunkan kepada kamu, wahai Rasulullah? Jadi Rasulullah pun menjawab, tak apa, aku suka untuk mendengarkannya daripada bacaan orang lain. Lalu Abdullah ibnu Mas'ud pun membacakan ayat suci Al-Quran seperti yang disuruh oleh Nabi SAW tadi. Abdullah ibnu Mas'ud membacakan surah An-Nisa. Dan apabila sampai kepada ayat 41 surah An-Nisa, maka Nabi SAW meminta Abdullah berhenti membacanya. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Maka Abdullah ibn Mas'ud pun berhenti membaca. Lalu lalu Abdullah ibn Mas'ud pun memandang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menangis kerana mendengar bacaan ayat itu tadi. Pengajaran daripada sini ialah kita boleh nampak bahawa betapa rendahnya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana sudi mendengar bacaan daripada sahabat, sedangkan Nabi ialah seorang penerima wahyu. Dan kita juga boleh nampak bahawa bukan orang yang membaca Al-Quran sahaja mampu menangis apabila membaca Al-Quran, tetapi orang yang mendengar bacaan Al-Quran dengan penuh kefahaman, dengan penuh tawaduk, rasa cinta kepada Allah, mampu menangis, mengalirkan air mata apabila mendengar bacaan Al-Quran. Bila Kak Lang cakap macam tu, Umi teringat pada Datuk ayah ustazah, tuan-puan sekalian, iaitu Ustaz Haji Musa bin Saleh. Kegemaran dia bila berkumpul anak cucu ialah dia akan panggil, katalah dia panggil seorang, dia cakap panggil semua duduk kat atuk sekarang. Jadi panggil semua yang anak-anak cucu lah duduk kat atuk. Nanti ayah ustazah akan pilih daripada kalangan anak cucu tu siapa yang dia nak baca Quran, dan biasanya dia akan pilih yang paling bagus lah, yang paling bagus, yang tahu banyak qiraat, iaitu Furqan Fawaz, Furqan Fawaz Al-Hafiz. Sebab kalau ikutkan ramai lagi Al-Hafiz tu, cucu-cucu abah ni. Tapi dia nak pilih yang paling menguasai tentang ilmu Quran tu, iaitu Furqan Fawaz. Nanti dia akan suruh baca. Disuruh baca, okey, dengan bacaan qiraat sekian, lagu pula lagu Nahwan, lagu Hijaz, lagu Ras. Jadi bila Fawaz tu baca, abah tu ya Allah sampai pejam-pejam mata dia menikmati ayat-ayat Quran tersebut. Dan inilah sebenarnya sahabat-sahabat sekalian yang kita nak berikan gambaran bagaimana keluarga yang dibentuk menjadi keluarga Al-Quran. Dan pembentukan keluarga Al-Quran ni bukan bermula ataupun bukan ambil masa sehari. Bukan sehari, tuan-puan sekalian. Sama ada nak buka sekolah Quran, sama ada nak buka pusat Quran, sama ada nak didik keluarga jadi ahlul Quran, bukan masa sehari. Ada air mata, ada peluh, ada penat lelah, ada kesungguhan, ada kesakitan kat dalam, sempit hati dan macam-macam dilalui proses tersebut. Ustazah bawa contoh. Boleh Umi sambung ingatlah. Ustazah bawa contoh, tuan-puan sekalian. Ini untuk bagi semangat ni kepada pengetua dengan guru-guru dan semua yang terlibat dengan institusi tahfiz. Sebelum wujudnya sekolah Mahat Tahfiz Madinatul Huffaz tu. Sebelum wujudnya Madinatul Huffaz sebagai contohlah. Okey, apa yang kami buat, tuan-puan sekalian, ialah kami banyak mengembara, menziarahi sekolah-sekolah ataupun madrasah tahfiz. Bukan saja di Malaysia, bahkan kami pergi sampai ke Singapura, sampai ke Indonesia, sampai ke Turki, Kak Lang, sampai ke Turki, dan memang fokus kami adalah nak pergi ziarah. Bagaimana institusi tahfiz? Pergi ziarah. Masya Allah, tuan-puan sekalian, tiap-tiap kali pergi ziarah bertambah sesuatu dalam hati. Apa dia? Rasa macam, ya Allah, apalah bekal aku nak bawa balik. Pergi ziarah dekat Bandung kan, Mahat Tahfiz kan, ya Allah kagumnya tengok, Masya Allah kayanya masyarakat di sini dengan pahala. Mereka sama-sama menyumbang. Bila tengok anak-anak tahfiz pergi tinjau mereka baca Quran, ya Allah dah tak dapat nak apa, Kak Lang, tak dapat nak ditahan-tahan dah dalam hati ustazah dan juga suami. Terlalu kuat tu gesaan untuk apa? Kamu kena bangunkan juga sebuah institusi tahfiz. Kamu kena terlibat juga dalam usaha untuk apa dia? Untuk menjaga Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masa tu terbayang macam-macam. Ustazah baca sejarah bagaimana Soviet Union telah menjajah negara-negara Islam, wilayah-wilayah Islam. Apa yang mereka buat, Kak Lang? Mereka terlampau benci dengan Quran. Mereka terlampau sakit hati dengan Quran. Mereka bakar Quran, mereka pijak Quran, mereka hapus dan lupuskan Quran. Pada pandangan mereka, bila dah bakar Quran, dah lupuskan Quran, orang Islam tak akan dapat dah nak merujuk kepada Quran. Quran akan hilang daripada mereka. Tapi mereka lupa satu perkara, seperti mana yang disebut dalam surah Al-Ankabut ayat 49.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Bahkan itu adalah ayat-ayat yang sangat nyata yang kami simpan dalam hati orang-orang yang kami berikan ilmu kepada mereka, dan tidaklah mereka itu menolak, mengingkari ayat-ayat kami kecuali mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi Soviet Union, musuh-musuh Islam lupa bahawa Al-Quran yang mereka bakar itu, Al-Quran yang mereka musnah itu sama sekali tidak akan terhapus ayat-ayat Quran tersebut. Kenapa? Sebab Allah simpankan ayat-ayat Quran dalam jiwa orang-orang yang beriman. Allah simpan ayat Quran dalam jiwa orang-orang yang Allah kurniakan ilmu, seperti mana disebut dalam surah Al-Ankabut ayat 49. Masa tu Kak Lang, ya Allah, Umi dengan Nabi, mimpi kami tu mimpi ada tahfiz. Ya, Kak Lang pun dah besar kan masa tu kan, ya. Tengok macam mana time makan bincang nak buat tahfiz, dalam kereta dalam perjalanan bincang tentang tahfiz, ya. Suka duka Umi Abi pun pasal tahfiz, Umi nangis bergaduh dengan Nabi pun sebab tahfiz kan, ya. Umi dengan Nabi bergembira pun kerana tahfiz. Masa tu ya Allah, ya Tuhan, tak tahulah ya, bila Allah dah kehendaki sesuatu tu, Allah datangkan gesaan dan jalan dia. Sehinggalah tuan-puan sekalian, betul-betul mantap tu nak buat, nak berjuang juga ketika mana kami menziarahi Darul Quran di Jakarta. Nak pergi Darul Quran dekat Jakarta ni tuan-puan sekalian, kami tu turun daripada bas, lepas tu kena jalan kaki lebih daripada 1 kilometer nak masuk ke dalam tu. Anwar pernah ikut tak Anwar? Tak lagi ya, nak masuk ke dalam tu lorong kecil-kecil sangat. Ya, jadi masa tu ustazah pergi dengan ustaz dan beberapa orang yang lain. Memang dalam hati tu ada rasa macam, ya Allah, rasa macam nak balik ke bas, tak jadilah nak pergi tengok Darul Quran ni. Tapi alhamdulillah ya, diteruskan langkah sehinggalah menunggu di hadapan kami sebuah mak tahfiz yang tersergam indah. Bila tengok tu malah ada sahabat yang kata macam ni, macam airport lah tahfiz ni. Punya besar tahfiz tu. Kak Lang dah ikut dah? Pernah. Pernah kan? Besar kan Kak Lang? Ya. Masya Allah, macam airport lah tahfiz ni. Maknanya di tengah-tengah perkampungan tu kita dah masuk lorong-lorong, tiba-tiba kita nampak tahfiz yang sangat besar. Ya, ada banyak bangunan, sedang didirikan masjid di tengah-tengahnya. Masya Allah, ustazah memang terpegun, ya, memang la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Besarnya tahfiz ni, ya Allah. Kemudian kami ni disantuni oleh anak-anak tahfiz tersebut. Ya, bukan main baik lagi mereka menyantuni kami, sampailah akhirnya kami dibawa ke dalam majlis untuk dialu-alukan oleh pentadbir madrasah tersebut, Darul Quran. Jadi apa yang satu orang ustaz kat sana telah cakap tuan-puan sekalian, Masya Allah, masuk sungguh ke hati kami, ke hati ustazah, sampai betul-betul nekat dengan izin Allah, insya-Allah kita usahakan buat tahfiz. Ustaz tu cerita, dia kata, tuan-puan tengok ni bangunan yang besar ni, tapi asalnya dulu hanyalah hutan je, semak samun. Ya, kami semua mulakan semua ni dengan berangan je. Berangan kat tepi semak. Berangan tepi semak. Kemudian dia kata, Ustaz Yusof Mansur kata, di sini insya-Allah tahfiz kita. Semua tu dengar orang berangan kan? Dia dengar macam, biarlah, suka hati dia lah nak berangan macam mana, macam tu. Sebab apa? Semak samun. Di sini nanti tahfiz kita insya-Allah, dia kata. Jadi dia kata kami pun mulakan ya, kumpul dana, minta sumbangan. Tengok-tengok dapatlah, ya dah masa setahun dah dapatlah, kalau duit Malaysia tu kurang lebih 30,000, 40,000. Bangunan apa yang boleh didirikan dengan nilai 30 dengan 40,000. Apa yang Ustaz Yusof Mansur buat, dia kata bila ada tahfiz lain yang mungkin tandas dia rosak ataupun bumbung dia tercabut, tahfiz tu dah ada pelajar, dah beroperasi. Jadi bila dapat maklumat, tahfiz tu pagar dia tak ada, maka duit yang 30,000, 40,000 tu Ustaz Yusof Mansur kata dah bagi je pada pusat tahfiz tu. Jadi dia kata, saya inilah orang yang bangkang. Saya kata apa? Ustaz, kita nak buat tahfiz, tapi bila orang lain minta sedekah, minta sumbangan, kita bagi yang kita ada ni dekat tahfiz lain. Bila tahfiz kita nak siap? Ya? Dia kata macam tu, bila tahfiz kita nak siap? Apa kata Ustaz Yusof Mansur? Ustaz Yusof Mansur kata,
bila kita bagi kepada tahfiz lain, apakah kamu lupa bahawa kita sebenarnya memberikan 30,000 tu keluar daripada bank, simpan di sisi Allah. Kita keluar daripada bank, kita simpan di sisi Allah. Kita memang berhajat bukan 30,000, kita berhajat 3 juta, 13 juta, 30 juta sebab kita nak buat tahfiz yang betul-betul cukup lengkap dia punya prasarana. Tapi kita letak dekat bank, 1 tahun berapa banyak je bank tu boleh bagi profit daripada apa yang kita letakkan itu. Tapi dia kata kita mesti yakin sebab kita nak berjuangkan Al-Quran, kita nak perjuangkan institusi Quran, kita kena yakin letakkan duit itu di sisi Allah. Cara dia macam mana? Bantu tahfiz lain. Mereka perlukan tak banyak, 30,000 nak baiki tandas, 30,000 nak letak pagar dan sebagainya, bagi. Masya Allah tuan-puan sekalian. Ya, apa kata sahabat tadi? Kata sahabat tu dia kata apa? Saya menyaksikan bagaimana atas keyakinan tersebut 30,000 tu akhirnya berkembang. Kenapa? Bila tolong tahfiz-tahfiz lain, yang ni bagi 30,000, kat tahfiz tu bagi 5,000, kamu perlukan berapa? 10,000. Okey, ambillah 10,000 ni. Bila masuk bulan Ramadan, dia kata tahun tu, tahfiz-tahfiz yang lain tu dapat dana, bantuan, derma, sedekah daripada masyarakat. Mereka tak lupa dengan budi. Ya, budi Ustaz Yusof tadi ni yang nak buat tahfiz Darul Quran ni. Apa mereka buat? Mereka pulangkan balik duit tersebut, tapi bukan pada jumlah pokok yang diberi tadi. Bukan kata bagi 5,000 pulang 5,000, bahkan mereka datang dengan penuh adab santun, kata pulang balik, Ustaz, dulu Ustaz tolong bantu tahfiz kami, ya 5,000, sekarang kami pulang balik 5,000 ni bersama dengan ekstra lagi derma daripada kami pula kepada Darul Quran, sebab kami pun dapat banyak sumbangan. Mudah-mudahan Allah mengkabulkan hajat Ustaz untuk buat Darul Quran ya, yang betul-betul lengkap. Jadi Masya Allah, janji Allah, setiap satu kebaikan yang kita berikan, Allah akan pulangkan 10 kali minima. Kalau nak pergi lebih jauh, 700 kali ganda. Kalau nak pergi lebih jauh, sesuka Allah nak melipat kali gandakan sebanyak mana, kata dia. Ya, kata ustaz yang menerangkan kepada kami ni lah, rombongan ustazah ni. Jadi Alhamdulillah, dia kata dengan konsep ta'awun, tolong-menolong antara mahat tahfiz ni, ini tahfiz ni terbina, kata dia. Ya, dan dia kata pada waktu yang kami rasa down dah, macam malas nak buat, ketika itulah dia kata ayat, antara salah satu ayat daripada ayat Quran yang betul-betul membina semangat kami, iaitu ayat dalam surah Fatir 29 hingga 30. Dan ayat inilah yang ustazah maksudkan, ayat yang betul-betul ya menjadi penggerak lah, ya, maknanya bulat semangat tu apa dia, teruskan perjuangan untuk bersama-sama ya dengan sahabat-sahabat kita dalam membangunkan institusi Al-Quran. Ustazah bacakan ayat ini. Ayat ini adalah ayat yang menceritakan tentang golongan yang tidak akan rugi di dunia dan di akhirat. Tidak akan rugi. Jaminan daripada Allah, tidak akan rugi. Jadi silakan sahabat-sahabat sekalian mendengar ayat Fatir ya, ayat 29 hingga 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, kemudian dan dia mendirikan salat, dan dia menginfakkan daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka itu secara terang dan secara sembunyi. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi sama sekali. Bahkan kami melipat gandakan kepada mereka ganjaran-ganjaran kepada mereka, dan kami menambahkan kepada mereka daripada kurniaan-kurniaannya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha menerima segala amalan hamba-Nya. Jadi inilah ayat dia, Kak Lang ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang ustazah kata dalam hati, kok mana pun ya Allah, mudah-mudahan aku dapat jadi masuk dalam golongan tak pernah rugi ni. Golongan yang bagaimana? Yang yatluna kitab Allah,
ya, yang membaca kitab Allah. Bahkan tuan-puan sekalian, kita nak pastikan, kita nak usaha supaya kitab Allah terus dibaca. Kitabullah jadi rujukan, kitabullah difahami, kitabullah dipelajari. Kalau ustazah seorang je baca, kalau tuan-puan seorang je baca, meninggal kita, siapa pula nak baca Quran? Ya, sebab itu sebelum kita meninggal dunia, buatlah sesuatu supaya apa? Betul kita dah meninggal, tapi anak murid kita baca Quran. Betul kita dah meninggal, tapi itu dia generasi muda baca Quran. Betul kita dah meninggal, tapi institusi Quran itu terus berkembang jariahnya untuk apa? Untuk memastikan Quran terus dibaca. Mudah-mudahan apa dia? Mudah-mudahan tidak rugi dan jadi orang yang mendirikan solat dan memberikan wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mengeluarkan infak daripada apa yang Allah telah rezekikan secara terang dan sembunyi, sebab tak nak jadi orang yang rugi. Ini Umi Kak Lang sebagai saksi kepada keluarga kita kan, ya. Bila kita buat mahat tahfiz, tuan-puan sekalian, ya, bukan bermakna kita minta sumbangan daripada orang ramai tapi kita yang buat ni tak nak sumbang apa-apa. Ya, itu memang selalu pesan anak-anak kena bekerja. Ya, anak-anak bekerjalah, wa qul i'malu, bekerjalah daripada tangan kita ni dengan izin Allah Azza wa Jalla. Supaya apa? Supaya daripada pekerjaan kita, daripada rezeki yang Allah beri kepada kita, kita boleh infak kepada tahfiz kita. Ya, bukan suruh orang je infak, tak boleh, kita kena infak. Dan bila kita ada sikap, tuan-puan sekalian, sentiasa nak memberi, sentiasa nak bagi infak, sentiasa nak keluar sedekah, sebenarnya itu adalah perisai supaya kita tak jadi golongan yang tergelincir dalam bab harta benda. Siapa dia golongan yang tergelincir dalam bab harta benda? Iaitu golongan yang ambil harta orang lain. Ya, golongan yang menggunakan harta di jalan pembaziran, golongan yang makan hak orang lain. Allahu Akbar, sangat takut. Tapi bila kita ada sikap daripada harta yang halal ni pun kita nak sumbangkan, daripada harta yang halal ni kita nak infakkan. Ustazah pegang satu prinsip, tuan-puan sekalian, ya. Prinsip ni bukan Ustazah reka sendiri, tapi ini adalah prinsip suami Ustazah Dr. Azhar. Ya, kalau di muhasabah Ustazah tengok beli-beli barang ke apa kan Umi kan, ya, Ustaz akan cakap macam ni, ingat yang halal dihisab, yang haram diazab. Kalau pun ingat, ya. Kena ingat selalu. Kadang-kadang Ustaz tengok, ya, katalah Ustaz dapat duit ke apa kan, itulah ya, nasihatnya, ingat baik-baik, duit ni amanah, harta ni amanah, yang halal dihisab. Ya, walaupun halal tapi lama nak menghisapnya. Ambil dari mana, guna macam mana, mana bahagian infak dalam harta ni, mana sedekah dalam harta ni, zakat keluar ke tak keluar. Yang halal dihisap. Apatah lagi yang haram? Yang haram akan diazab. Jadi tuan-puan sekalian, bila kita memahami, ya Allah, dengan institusi tahfiz, ya, kita nak jadi keluarga kita ni keluarga Al-Quran, kita nak bawa anak-anak kita pun dengan keluarga Al-Quran, maka kita kena bersama-sama dengan golongan Al-Quran ni. Ada duit sikit, bagi bantuan, ya, ada doa, tolonglah kita rafakkan doa kita kepada Allah, santunilah mereka, tanya khabarlah apa dah jadi. Ustazah cakap sungguh-sungguh, tuan-puan, ada banyak sebenarnya mahat tahfiz yang memerlukan cakna daripada ummah, sungguh. Bukan tak ada, ya, yang datang cakap dengan Ustazah, dia kata apa, dengan lenangan air mata, padahal Ustaz tu, ya, padahal orang lelaki, tuan-puan, berlenang air mata. Ya, kami ni tak cukup, kesian anak-anak. Sampai pernah ada anak-anak tahfiz cakap, ya, sebab tahfiz ni tak glamour. Allah, Ustaz dengar tu nak nangis rasa. Ya, bila Ustaz tu cerita, ya, Ustazah sampaikan, pelajar tahfiz kami pernah cakap, tahfiz kita ni tak glamour Ustaz. Ya, sebab Ustaz tak masuk TV, sebab Ustaz tak popular kat YouTube. Saya yang dengar ni, kata Ustaz tu lah. Ya, saya rasa macam, ya Allah, ya Tuhan, sampai berdoa, wahai Allah, kau buktikanlah, ya Allah, rezeki ni daripada engkau. Ya, bukan sebab glamour, bukan sebab populariti dan sebagainya. Tapi Ustazah dengar tu rasa, ya Allah, ya Tuhan, kesiannya lah. Ya, jadi ramai banyak mak tahfiz yang memerlukan kepada keprihatinan kita, cakna ummah. Sebab apa? Sebab kita nak jadi golongan yang tijaratan lan tabur, tidak akan pernah rugi, tak pernah rugi. Ya, jadi dalam harta benda tu pula kita infakkan. Jadi bila orang tu menginfakkan harta, sebenarnya inilah menjaga diri kita untuk apa? Dapat husnul khatimah.
Tadi kita mulakan dengan memberikan, kita sedekahkan Al-Fatihah kepada almarhum Tuan Guru kita Datuk Ismail Qamus. Kita semua tuan-puan sekalian nak husnul khatimah. Tapi ingat satu perkara, bila cakap tentang husnul khatimah sangat terkait dengan harta benda. Pagi tadi, kita share sikit kalang kan. Pagi tadi kuliah 7 minit kami panggil kultum, lepas subuh pagi tadi menangis Abi kan, Abi menangis. Masa cerita tentang amanah nak jaga tahfiz. Abi berharap kalau Abi meninggal dunia, anak-anak tolong amanah, dan Abi telah menceritakan satu kisah yang kita semua pun rasa besarlah amanah tu. Kisah yang Abi ceritakan tu daripada athar, bagaimana ada 2 orang laki-laki tuan-puan sekalian, dia pergi turun bukit naik bukit, turun bukit naik bukit nak cari kayu untuk dijual. Jadi yang seorang ni adalah majikan, yang seorang ni pekerja. Maknanya pekerja ni dah dibayar gaji oleh majikan dia. Jadi bila dah cari kayu apa semua tu, nak bawa balik ke rumah lah, nak bawa turun bukit naik bukit balik semula tu, nak bawa balik ke rumah. Jadi sampai kat satu tempat, mereka ni penat letih, mereka pun tidur. Majikan tidur, pekerja pun tidur. Ketika mana majikan tu tengah tidur kan, pekerja tu terbangun, dia telah ambil selumbar ataupun sikit daripada kayu tu. Kak Lang faham tak selumbar? Anwar faham? Kalau 2 orang faham, insya-Allah yang lain pun faham. Maknanya ambil sikit je, selumbar dekat kayu tu, ambil sikit buat korek gigi. Buat korek gigi. Allahu Akbar, ambil sikit je buat korek gigi, tapi kayu tu bukan hak dia. Kayu tu majikan punya, gaji dia majikan dah bayar. Bukan tak ada kaitan dengan kayu tu dah. Jadi apa yang berlaku dalam athar sebut, orang ini bakal menempuh hisab antara, maknanya lebih kurang 70 tahun hanya kerana selumbar kayu yang diambil tanpa izin, dia buat colek gigi dia. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Astaghfirullahalazim. Bayangkan kalau duit 10,000, bayangkan kalau 5,000, bayangkan kalau 1 juta, bayangkan kalau ambil hak orang lain yang tidak benar dengan cara-cara macam-macam. Ya Allah ya Tuhan. Takut sangat tuan-puan sekalian. Jadi kembali kepada yang saya sebutkan tadi, orang-orang bila Ustazah dengar ayat ni tadi dekat Darul Quran Jakarta, ya Allah, kuatnya semangat, teruskan nak bersama-sama nak buat juga institusi tahfiz. Jadi alhamdulillah dilaluilah proses demi proses. Tanah 1 juta lebih alhamdulillah selesai bayar. Lepas tu bangunan fasa pertama 2 juta, tak tahu berapa, tak ingat dah. Alhamdulillah dah terbina. Dan Kak Lang Solehah ni adalah keluaran Madinatul Huffaz lah, batch yang pertama. Dah 3 tahun lebih dah, dan sekarang kita sedang buat Madinatul Huffaz fasa yang kedua. Dan Ustazah percaya demikianlah perjuangan juga kepada Mahat Tahfiz Integrasi, Sabak Bernam, dan di mana-mana pun kita berjuang sangat untuk menyiapkan generasi yang menjadi Ahlul Quran, dan semua itu tidak sia-sia di sisi Allah. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Allah nak lipat gandakan pahala kalian wahai guru. Allah nak lipat gandakan pahala kalian wahai mak bapak. Allah nak lipat kali gandakan pahala kalian wahai anak-anak hafiz-hafizah. Wa yazidahum min fadlih. Dan Allah nak tambah lagi kurniaannya untuk kalian. Tambah. Dan Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha menerima segala amalan hamba-hambanya. Silakan Kak Lang, ada tambahan kot daripada Kak Lang. Kak Ang tertarik dengan cerita Umi tadi yang tentang infak tadi. Maksudnya apa yang kita boleh simpulkan kat sini ialah kita perlu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong ke arah kebaikan. Maksudnya kita bersama-sama untuk menolong institusi tahfiz, kerana bila kita menolong, kita menjadi sebahagian daripada mereka sebenarnya. Dan macam Umi cakap tadi, semua yang terkait dengan Al-Quran insya-Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya tertarik dengan satu pesanan Imam Al-Ghazali, iaitu carilah hatimu di 3 tempat. Pertama, temuilah hatimu ketika kamu bangun membaca Al-Quran. Tetapi jika kamu tidak temui, maka temuilah hatimu ketika mengerjakan solat. Namun jika kamu tidak temui juga, temuilah hatimu ketika kamu duduk bertafakur mengingati mati. Dan ingatlah, apabila kau tak temui juga, berdoalah kepada Allah, minta hati yang baru, kerana hakikatnya pada ketika itu kamu tidak mempunyai hati. Masya Allah. Jadi maksudnya kat sini
bila kita nak cari hati kita ni, maksudnya bersih ke tidak, macam mana keadaan hati kita, kondisi hati kita, ialah kita tengok saat kita membaca Al-Quran, kita faham tak Al-Quran, kita amal tak dengan isi kandungan Al-Quran. Dan kalau kita tak jumpa juga hati kita, kita cari ketika kita kerjakan solat. Sebab apa? Waktu kita nak solat ni ialah hubungan langsung antara hamba itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu kita nak mohon apa-apa sahaja, waktu solat. Waktu solat itulah waktu yang kita seolah-olah kita bercakap dengan Allah, kita mohon kepada Allah. Dan yang terakhir ialah waktu kita mengingati mati. Cukuplah mengingati mati itu sebagai sebaik-baik peringatan. Ni kalau kita ingat mati tapi tak apa? Tak ada penyesalan. Tak ada penyesalan pun, kira hati kita matilah tu. Jadi apa kata Imam Ghazali tadi, mintalah hati yang baru kepada Allah, sebab pada hakikatnya ketika itu kamu tidak mempunyai hati. Dan orang yang beriman tu apabila disebutkan nama Allah tu bergetar hatinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya orang beriman itu apabila disebutkan nama Allah maka gementarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya maka bertambahlah keimanan mereka, dan hanya kepada Rabb-Nya lah mereka bertawakal. Okey Kak Lang, Umi tambah sikit lagi. Keluargaku Ahlul Quran. Mungkin ada sahabat-sahabat tuan-puan yang tertanya-tanya, macam mana Ustazah nak bentuk, nak jadikan keluarga ini Ahlul Quran? Okey, Ustazah sebut 7 perkara tuan-puan secara laju. Ketujuh-tujuh ni dimulakan dengan huruf M. Ingatlah M ni betul-betul. 7M ni kena ingat betul-betul ya. Dah banyak kali dah Ustazah pun kongsikan tentang 7M. Sebab bila kita kata kita Ahlul Quran, kita kena mendarah daging dengan 7M ini. Kita kena bergelombang dengan 7M ni. Kita berenang dengan 7M ni. Ya, apa dia M yang pertama? M yang pertama adalah mempelajari. Kalau sebut keluargaku Ahlul Quran, mesti mulakan dengan apa dia? Rajin belajar. Kalau tak pandai baca, pergi belajar cara nak baca Quran. Kalau tak faham, pergi belajar cara nak faham Quran. Ya, kalau salah faham, pergi belajar cara nak baiki kefahaman terhadap Quran. Kalau tak tahu nak amalkan Quran, pergi belajar cara nak amalkan Quran. M yang pertama adalah mempelajarinya. Baik ibu, ayah maupun anak-anak, semuanya kena bergerak sama. Ke mana? Kami nak jadi Ahlul Quran. Dimulakan dengan M yang pertama, iaitu mempelajarinya. M yang kedua, mengajarkannya. Ya, bila kita tahu sikit tentang ilmu Quran, apa tadi kalau tahu banyak tuan-puan sekalian, bangunlah, bangkitlah, ajarlah. Abang tolong ajar adik, kakak tolong ajar adik. Kau adik pandai daripada abang, adik tolong ajar abang. Tuan-puan sekalian, kita buat dulu prinsip mengajar ni dalam keluarga kita sebelum keluar ke sana. Macam mana kita nak pegang tanggungjawab mengajar kepada ummah kalau dalam rumah kita pun tak boleh nak ajar? Ya, kakak tak nak tolong adik, adik baca merangkak ni Quran ni. Haraplah ke mak ngajar, haraplah ke ayah ngajar. Mak dengan ayah pun kadang-kadang ada kesibukan. Tapi kalau kita tahu kita nak jadi Ahlul Quran, kita ni adalah Ahlullah. Ya, orang-orang Allah di atas muka bumi, ajak pelawa adik kita. Mai sini dik, Kak Lang ajar. Mai sini dik, abang ajar. Ya, sebab M yang kedua adalah mengajarkan Al-Quran. M yang ketiga apa dia? Membaca Al-Quran. Memang kena baca. Dan tuan-puan sekalian, ya, Ustazah menyeru agar kita membaca Al-Quran banyak-banyak siang dan malam, dan dilebihkan pada waktu malam. Banyak siang, banyak malam, tapi lebih pada waktu malam. Kerana membaca Al-Quran pada waktu malam, pada kedinginan malam, pada waktu sahur, tuan-puan sekalian, Masya Allah, masuk ke hati tu, ya Allah, ya Tuhan, Subhanallah. Ya, ada satu cita-cita Ustazah yang insya-Allah mudah-mudahan ya Allah mudahkan, Allah restui, dan Ustaz sebut ni supaya boleh jadi cita-cita kita bersama, bukan seorang je. Apa cita-cita Umi? Ya, iaitu Umi nak jadi hafizah Quran kan? Okey, Kak Lang kata Umi nak jadi hafizah Quran. Ya, insya-Allah Kak Lang doakan ya, Umi berharap sangat dapatlah jadi hafizah Quran. Tapi yang sekarang ni Umi letak azam tu adalah nak baca Al-Quran 30 juzuk dalam solat. Nak baca Al-Quran 30 juzuk dalam solat.
nak sangat. Ya Allah, aku nak cuba. Nak cuba dapatkan peluang, nak cuba berusaha untuk bangun, ya, nak baca Quran 30 juzuk tu dalam solat. Sebab kita sekarang bulan Ramadan kat Langgan, kita tengok Quran besar kan. Kita tengok Abi kan baca kan dekat Quran besar tu. Yelah, Umi perempuan tak jadi imam, ya. Tapi bila Umi sembahyang seorang-seorang, Umi pun pergi kat Quran besar tu, buka kan, baca kan. Masya Allah, ya Tuhan, nikmatnya, sedapnya dapat baca kalam Allah dalam solat. Ya, jadi sampai letak niat, ya Allah, ni baru juzuk 1, ya Allah, aku nak habiskan, insya-Allah, tolong bantu ya Allah, la haula wala quwata illa billah. 30 juzuk ni nak sangat baca dalam solat. Biarlah, ikutlah setahun ke 2 tahun ke, tak apa, kita tak bekerja pun, sebab kita nak baca dan nak faham dalam solat. Itu satu cita-cita yang Umi letaklah kat Lang, ya, dalam bab membaca Quran. Bukan baca di luar solat lagi dah, nak baca dalam solat. M yang ketiga adalah membaca. M yang keempat adalah menghafaz. Hafazkanlah walaupun sedikit. Tak boleh hafaz 30 juzuk, hafazlah juzuk 30. Tak boleh juga juzuk 30, hafazlah surah-surah. Dan 4M kan? M yang keempat menghafaz. M yang kelima mentadabbur, menghayati. Ya, kena faham. Umi ambil contoh Kak Lang, sahabat-sahabat sekalian, surah An-Naml ayat 91 hingga 92. Ya, bila baca tu kan, ya Allah, ya Tuhan, kenapalah bila kita baca, kita rasa macam first time pula baca. Padahal kalau dah khatam Quran, mesti dah baca kan. Tapi Masya Allah, Quran ni macam ni lah sifat dia, tuan puan sekalian. Sentiasa rasa segar bila kita baca. Ya, tak ada rasa jemu. Dalam surah An-Naml ayat 91 hingga 92, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama umirtu an a'budu rabbi hadhil baldah rabb hadhil baldati alladhi harramaha wa lahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin wa an atlu al-Qur'an فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan yang menjadikan negeri ini, dan aku diperintahkan untuk menjadi termasuk dalam golongan orang-orang yang Muslim, dan aku diperintahkan untuk baca Al-Quran. Faman ihtada, siapa yang Allah berikan petunjuk, fa innama yahtadi li nafsih, sesungguhnya dia telah memberi petunjuk kepada dirinya sendiri. Siapa yang sesat, maka katakanlah sesungguhnya aku telah pun memberikan peringatan. Jadi kalau tengok pada ayat ni kan, ya Allah, ya Tuhan, jelas sangat. Ya, Nabi tu diperintahkan untuk apa? Untuk menyembah Allah. Diperintahkan untuk jadi Muslim yang taat kepada Allah, dan diperintahkan wa an atlu al-Quran, diperintahkan untuk baca Al-Quran. Ini perintah Allah. Ya, jadi kita tu jadi senang. 3 perkara Allah perintah dalam surah An-Naml ayat 91-92. Ingat terus. Ya, jadi Al-Quran tu sentiasa datang pergi ya, dalam ingatan kita, dalam hati kita. Itu menghayati Quran, tadabbur Quran. Itu 5 yang keberapa Kak Lang? Yang kelima kan? M yang kelima kan? Okey. M yang keenam. M yang keenam ialah mengamalkan Al-Quran. Terlalu banyak yang kita nak amalkan. Ada ayat perintah, ada ayat larangan. Ada yang Allah sunatkan, ada yang Allah haramkan, ada yang Allah wajibkan. Kitalah yang berinteraksi dengan Quran dengan jalan apa? Menunaikan ketaatan terhadap apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. M yang keenam adalah mengamalkan, dan M yang ketujuh adalah mendaulatkan Al-Quran. Al-Quran ini dustur, panduan, perlembagaan, kitab yang jadi rujukan kepada seluruh aspek kehidupan. Ya, jangan hanya menjadi kitab yang semata-mata dibaca tapi tidak jadi rujukan dalam segala sistem yang ada dalam kehidupan manusia. Jadi bekerja, berjuang, proses untuk mendaulatkan Quran, itu juga maknanya apa dia? Kita, ya, DNA kita tu DNA Ahlul Quran. 7M tu tuan-puan, ini nak bawa dalam keluarga kita. Ya, maknanya macam Umi kata tadi, itulah gelombang keluarga. Gelombang keluarga tak baca, mengajar, tak ngajar, mempelajari, mengamal, memahami, mendaulat. Semua, kalau kata keluarga tu 10 orang, 10 orang bergerak pada gelombang yang 7M yang sama.
barulah dapat diwujudkan keluarga Al-Quran. Dan tuan-puan, ya, Ustazah share lah sikit. Kalau Kak Lang nak tambah, Kak Lang cakap, share macam mana bila anak-anak kita ni, ya, menghafaz Quran. Bila katalah, okey, satu hari tu dapat maklumat, okey, esok Kak Lang Solehah akan khatam 30 juzuk Quran. Kalau tanya Kak Ustazah, gembira ke tak gembira? Memang syukur sangat, ya, gembira, alhamdulillah, alhamdulillah, ya. Maknanya dapat dan anak kita ni jadi hafizah, ya. Tetapi gembira tu masih lagi ada reserve dia, tuan-puan sekalian. Masih lagi tanggungjawab tu tak selesai. Dan tanggungjawab lepas anak kita jadi hafizah Quran tu macam lebih besar. Cuba kalian tengok, ya. Agak-agak Umi lebih banyak macam tegur, nasihat masa fasa menghafal ke masa fasa lepas menghafal? Selepas menghafal. Lepas menghafal tu, tuan-puan. Oi, lepas menghafal tu lagi garang Ustazah dengan anak-anak kan, Kak Lang, kan, ya. Lagilah, ya, lagi. Kalau anak tidur banyak, dia dah hafiz Quran, kononnya. Dia dah hafizah Quran, kononnya. Ustaz duduk kat tepi tu, tebuk Quran. Kalau tak ingat juga 4-5 yang kita tebuk, maknanya apa? Jangan sampai Quran melaknat kita. Sebab apa? Kita tak ada komitmen nak jaga Quran. Sentiasa ingatkan, ya Allah, lagi penat nak mengingatkan anak supaya apa? Tolong jaga Quran, nak. Quran ni ada hak yang kena jaga. Ya, nak peringatkan anak, wahai anak, ya, kalian dah hafaz Quran, dah jadi hafizah Quran. Akhlak anak-anak, akhlak kalian kena tunjuk. Akhlak ni akhlak Quran. Quran yang kita baca cerita bab-bab akhlak segala macam. Mana akhlak kita? Lagi banyak nak kena ingatkan, ya, lagi banyak nak kena menangis sama-sama dengan anak-anak, macam-macam lah, ya. Jadi maksud Ustazah, tuan-puan sekalian, usaha ni adalah usaha yang memerlukan kepada kesungguhan, mujahadah, banyak menangis, minta tolong dengan Allah supaya keluarga kita menjadi keluarga Al-Quran, dan jauhkan daripada keluarga kita ni, tuan-puan, rezeki yang haram. Cuba jauhkan daripada rezeki yang syubhah. Sebab kalau itu yang menjadi darah daging kepada anak-anak, susah keluarga kita nak jadi ahlul Quran. Allahu Akbar, ya. Yang paling besar sekali adalah al-isti'anah billah. Minta tolonglah dengan Allah. Minta tolong dengan Allah. Ya, macam tahfiz kami ada 2 orang pelajar semalam, Kak Lang, telah pun khatam 30 juzuk Quran, iaitu Fudla Kauthar Faizul Al-Hafizah dengan Izrin Emilia binti Jamaluddin Al-Hafizah. Tahniah, alhamdulillah, tahniah anak-anak semua. Bermulalah pula fasa yang lebih hebat daripada fasa menghafaz, iaitu fasa nak jaga Quran seumur hidup, seumur hayat. Jadi mak ayah bagi kerjasama, guru-guru tolong peringatkan kepada anak-anak murid kita, tolong jaga Quran, nak, tolong jaga Quran yang syekh, tolong jaga Quran ustaz-ustaz yang dah hafaz ni, jangan sampai Quran melaknat kita, ya. Jadi Kak Lang mungkin ada yang nak dikongsikan, silakan Kak Lang sebelum Umi tutup, ya, program kita pada pagi ini. Sudah nak sampai hujung dah punya, ya, kita. Okey, jadi saya nak kongsikan satu hadis riwayat Muslim. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, kelak ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Al-Quran ni sebenarnya ialah makanan rohani untuk diri kita. Untuk diri kita juga, bukan untuk orang lain. Tetapi kita selalu bagi makanan fizikal, jasmani untuk kita. Makan nasi, makan segala-galanya, kan. Tapi jangan kita lupa untuk memberikan makanan rohani kita. Dan sekarang ni sebenarnya era teknologi, lagi mudah kita nak baca Al-Quran. Bukan kita boleh baca hanya di mushaf sahaja, tetapi dalam handphone kita juga kita boleh install apps Al-Quran. Jadi sebenarnya tiada alasan pun untuk kita tidak membaca Al-Quran, kerana kita boleh baca Al-Quran di mana-mana sahaja. Dan buat mereka-mereka yang belum lancar bacaan Al-Quran ataupun belum fasih lagi, jangan berhenti. Jangan berhenti untuk cuba usaha untuk mendapatkan guru, belajar daripada asatizah. Dan walaupun kita tahu kemampuan diri kita rasa tak boleh, kita rasa susah, kita rasa tak mahir lagi hukum tajwid, jangan berhenti. Kerana Nabi SAW sendiri memberikan motivasi untuk golongan ini dengan mengatakan bahawa adapun orang yang membaca Al-Quran dengan bersungguh-sungguh dan mengalami kesulitan, maka padanya mendapat 2 pahala. Kenapa 2 pahala? Kerana pertama ialah kerana bacaannya, kedua ialah kerana kesulitan yang dihadapinya ketika membacanya. Masya Allah. Jadi untuk yang fasih
baca Quran ke ataupun masih belajar untuk memahami, mendalami Al-Quran pun masing-masing tu ada pahalanya yang tersendiri yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pun nak dah nak habis dah kan Umi. Sebelum ni Umi ada minta Kak Lang juga untuk berikan tips hafal Quran. Sebelum tu saya bukanlah orang yang paling layak, langsung tak layak pun nak share pasal tips hafal Quran ni, kerana saya tahu hadirin-hadirat, penonton-penonton di luar sana dan ramai lagi orang di luar sana lebih layak. Tapi saya ingat pesanan kawan saya bahawa setiap sesuatu itu ada zakatnya. Waktu kalau ada ilmu kena sampaikan. Kalau ada ilmu, zakatnya ialah menyampaikan. Jadi saya cuba untuk menyampaikan. Pertama ialah bila kita nak hafal Quran tu, tips dia ialah hadirkan rasa cinta, rasa ikhlas dari dalam diri kita sendiri untuk menghafal Al-Quran, bukan atas paksaan orang lain. Maksudnya sebabnya apa yang kita buat, tak kisahlah kita ceburkan diri dalam bidang apa pun, kita pasti akan mengalami fasa kesulitan, fasa kesusahan. Jadi bila kita tak ada niat yang ikhlas kepada Allah, kita akan jadi futur, kita akan jadi lemah semangat. Sebab apa? Hakikatnya bila kita sandarkan sesuatu itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan berikan kita kemudahan, sebab Allah yang memberikan kita masalah dan Allah yang akan memberikan kita kesenangan. Dan syaitan itu, iblis syaitan tu dah berjanji dah bahawa dia akan sesatkan anak cucu Nabi Adam, kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang terpilih, orang-orang yang ikhlas. Jadi yang pertama sekali ialah Ikhlas. kita perlu ikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah tingkatkan takwa kepada Allah, dan Allah akan tambahkan pengetahuan kepada kita. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan kita nak hafaz kalamullah yang suci ni, kita perlu sentiasa cuba berusaha untuk mengelakkan diri daripada kemaksiatan. Maksudnya kita lebih berhati-hati. Dan takwa ni bukan bila kita di tengah orang ramai je, tetapi waktu berseorangan juga. Okay. Dan dalam Al-Quran juga, penghafaz Al-Quran ni terbahagi kepada 3 Umi. Dalam surah Fatir ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thumma awrathna al-kitaba alladhina astafaina min ibadina. Kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba yang terpilih. Tapi mereka ada 3 golongan. Yang pertama apa? Yang pertama ialah faminhum zalimun li nafsih, penghafaz Al-Quran tapi zalim pada diri sendiri. Maksudnya penghafaz Al-Quran tapi tak amalkan isi kandungan Al-Quran, tak ada usaha pun nak memantapkan kembali murajaahnya. Yang kedua ialah wa minhum muqtasid, maksudnya golongan pertengahan. Dan ketiga ialah sabiqum bil khairat biiznillah, mereka yang terlebih dahulu berbuat kebaikan dan mampu menginspirasikan orang lain, mampu beri manfaat kepada orang lain. Ingat, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu ialah manusia yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Dan Kak Lang selalu ingat apa pesanan Abi, kita perlulah dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat. Ingat, dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat. Jadi marilah sama-sama kita menjadi dalam kelompok yang ketiga dengan cara meningkatkan, memantapkan ibadah kita kepada Allah. Dan seterusnya, bila kita ada niat yang ikhlas, bila kita cuba untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, kita juga perlu ada keazaman yang kuat. Sebab keazaman yang kuat ni lah akan mendorong dalaman kita untuk menjadi lebih kuat, dan akhirnya mendorong fizikal kita untuk bertindak. Bertindak untuk apa? Untuk hafal Al-Quran. Jadi bila ada yang azam yang kuat ni, kita akan apa-apa saja ujian yang datang, yang diberikan oleh Allah tu, kita mampu untuk hadapi berkat pertolongan daripada Allah dengan sabar dan solat. Okay. Terima kasih banyak-banyak Kak Lang atas tips yang Kak Lang berikan, tips yang paling asas untuk menghafaz Al-Quran. Jadi ustazah juga menyeru kepada kita semua, ya, khususnya para asatizah, ya, di sekolah-sekolah tahfiz Al-Quran, supaya kita berusaha membentuk budaya Ahlul Quran di sekolah-sekolah kita. Penting sangat. Jangan letakkan KPI semata-mata okey dah hafal. Tapi bila tengok pada budaya di sekolah tersebut,
Tengok-tengok budaya yang terbentuk, belum lagi budaya Ahlul Quran. Masya Allah tuan-puan sekalian, ia adalah satu tanggungjawab yang besar. Macam mana budaya Ahlul Quran? Budaya Ahlul Quran antara lain, selain daripada akhlak yang mulia, hormat kepada guru, hormat kepada orang yang lebih tua, banyak zikrullah, antara lain ialah mereka sanggup menjadikan di tengah-tengah malam ataupun dalam bahagian malam tu apa dia? Mereka sanggup mengorbankan tidur mereka untuk membaca kitabullah. Jadi budaya. Sebab Nabi SAW ketika mana di Madinah, bila melalui rumah-rumah orang Ansar di tengah-tengah malam, akan terdengarlah dalam rumah tersebut bunyi dengungan macam dengungan lebah. Maksud dia apa? Mereka semua baca Quran. Kata As-Sabuni dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran, sesiapa yang berjalan pada waktu malam di Madinah melalui rumah-rumah para sahabat, maka akan kedengaranlah dengungan yang kuat seperti bunyi lebah dalam sarang. Mereka buat apa? Mereka baca Quran. Kadang-kadang hanya dengan satu ayat mereka menangis tu sampai setengah jam. Ya, ulang ayat yang sama. Masya Allah, ini budaya dalam golongan kelompok Ahlul Quran, iaitu budaya pengorbanan yang tinggi untuk Quran, sanggup siang dan malam demi Quran, ya, budaya takwa kepada Allah. Ini budaya Ahlul Quran, ya, iaitu budaya yang Masya Allah kita cuba mengambil tanggungjawab ini untuk membentuk budaya tersebut dalam keluarga, dalam institusi tahfiz, kat sekolah, dalam masyarakat. Ya, semoga itulah menjadi salah satu daripada manfaat yang kita sebarkan kepada ummah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apapun bicara kita ini, kuncinya adalah pertolongan Allah. Kena minta tolong dengan Allah. Ibu ayah nak anak-anak jadi hafiz-hafizah Quran, guru sekolah nak anak kita cepat hafal Quran, jadi ahlul Quran, kena banyak berdoa. Berdoa. Ya, ustazah pernah kongsikan dulu kan, doa itabul ghulam, doa rintihan anak muda yang banyak buat dosa. Kemudian dia nak taubat, ya, maka dia risau kalau taubat dia tak diterima. Dia taubat, buat amal soleh, dan dia meratap setiap hari kepada Allah dengan ratapan, Ilahi in kunta qabalta taubati wa ghafarta dhunubi fa akrimni bil hifzi wal fahmi hatta ahfadha ma sami'tu min al ilmi wal Quran. Wahai Tuhan, kalau kau terima taubat aku, bila kau terima, kau ampunkan dosa aku, muliakanlah aku. Tunjuk tanda ya Allah. Tanda dia apa? Muliakanlah aku dengan hafazan, muliakanlah aku dengan kefahaman, sehingga apa saja yang aku dengar daripada Quran, aku faham, aku hafal. Ya, fa akrimni bi husni saut, muliakanlah aku dengan suara yang sedap, suara yang lunak, hatta man sami'a qiraati yazdadu riqah fi qalbih, sehingga kan, ya, orang yang dengar suara aku, bacaan Quran aku, walaupun hati dia keras, tapi kemudian cair hati tu, boleh jadi jalan hidayah. Dan muliakan aku, fa akrimni birizqil halal, muliakan aku dengan rezeki yang halal, warzuqni min haitsu la ahtasib, dan kurniakanlah aku rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi Allah bagi ketiga-tiga tu pada pemuda tadi kan lah. Dia hafaz Quran, dia beramal dengan Quran, dia bagi suara sedap kepada dia, ya, sebagai menunjukkan tanda Allah menerima taubat dia walaupun dia banyak dosa, tapi datang kepada Allah dengan jiwa yang jujur. Jadi pokok pangkal dia apa? Banyakkan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sebenarnya doa yang Umi baca ni Kak Lang, ada dalam buku Ibu Umi, ya, doa mihrab, yang sekarang memang kita sebarkan kepada seluruh masyarakat. E-book doa mihrab ini, tuan-puan, adalah himpunan doa-doa yang banyak ustazah kongsikan kepada masyarakat. Ya, dan kunci-kunci doa yang lebih penting, kunci-kunci doa. Ada doa yang bila kita baca, setelah baca doa Asmaul Husna, insya-Allah mustajab. Jadi Umi kongsikan dalam buku e-book tersebut. Tuan-puan boleh tengok dalam poster Instagram, Facebook Ustazah Nafizah Musa, boleh klik saja. Ya, dekat link yang diberikan, insya-Allah akan dibimbing sampai e-book tu menjadi milik tuan-puan, insya-Allah. Kak Lang, kata-kata akhir daripada Kak Lang sebelum kita tutup, ya, majlis ilmu kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Fathul Bari ada dikata antara dosa besar itu ialah orang yang menghafaz Al-Quran tetapi melupakannya, tapi meninggalkannya. Maksudnya kat sini, hafaz Al-Quran, seseorang yang sudah hafizah Al-Quran, dia mendapat satu nikmat yang sangat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada amanah yang berat bagi
penghafaz Al-Quran itu, dan kita perlulah berusaha untuk menjaga, untuk sentiasa murajaah. Sebab apa? Kerana tu bagi pengalaman Kak Lang sendiri, nak murajaah selepas habis khatam Al-Quran tu jauh lebih susah daripada kita nak hafal Al-Quran. Jadi dekat sini kita dah tahu apa kemuliaan Al-Quran. Al-Quran ni sangat mulia. Jadi apa yang terkait dengan Al-Quran jadi mulia. Jadi bila Allah dah anugerahkan, bila Allah dah pilih kita untuk menjadi ahlul Quran, jangan kita sia-siakannya, dan kita perlulah berusaha untuk berusaha untuk sentiasa mengulang Al-Quran. Dan kerana Allah tak ubah nasib suatu kaum tu, melainkan kaum itu mengubah nasib dirinya sendiri. Ya, saya. Terima kasih pada Kak Lang, Nur Ni'mah Salihah binti Azhar. Terima kasih kepada penganjur kita, Ma'had Integrasi Tahfiz Sabak Bernam, ya, kepada semua yang menonton, tuan-tuan dan puan-puan yang budiman. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan Ahlul Quran yang merupakan Ahlullah yang dipilih oleh Allah di atas muka bumi ini. Ya, Ustazah mengajak kita semua untuk mengakhiri program kita ini dengan sama-sama beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-puan boleh saksikan ya iklan tahfiz Madinatul Huffaz yang dalam fasa pembangunan fasa kedua, di mana sangat memerlukan kepada keprihatinan kita semua ya untuk Ma'had Tahfiz fasa kedua ini dapat disiapkan dalam jadual yang telah kita tetapkan. Jazakumullah khairan kathira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sahabat-sahabat, tuan-puan yang budiman, hari ini Ustazah nak bawa tuan-puan semua untuk melihat progres Madinatul Huffaz fasa yang kedua. Jadi ini gambaran keseluruhan dia, tanah yang kurang lebih hampir 1 ekar. Untuk pengetahuan tuan-puan, ini adalah fasa yang kedua. Ya, fasa yang pertama insya-Allah nanti kita akan buat satu video lagi untuk tunjukkan bagaimana fasa pertama dah siap dan telah beroperasi kurang lebih 3 tahun. Jadi jom ikut apa ni Ustazah. Okey ya, ini bangunan kita. Seluas ini, bangunan yang kita akan naikkan adalah 4 tingkat. Ya, ini dah naik sampai 2 tingkat. So kami dah buat foundation yang insya-Allah mudah-mudahan ya yang terbaik ya. Kita bincang dengan semua satu pasukan ya, dengan arkitek, engineer. Kita mohon kelulusan juga daripada pusat daripada pihak berkuasa tempatan. Alhamdulillah proses itu semua telah kita lalui dan telah berjaya. Okey, ini adalah bangunan dia. Boleh dekat sikit ikut Ustazah sama-sama. Okey. Bangunan yang besar, kompleks yang luas ya. Okey, boleh lihat kat sini. Tuan-puan, tengok ya, bahan-bahan ni semua kita memang bersedia untuk bangunkan sampai sempurna kompleks ni. Cuma terhenti sebentar ketika fasa PKP ya, tapi barang-barang semua ada. Okey, ini adalah bangunan kita sampai ke sana. Sampai ke sana. Ya. Jadi kompleks yang alhamdulillah agak luas ya. Ustazah pernah sertakan macam mana design Ma'had Tahfiz fasa yang kedua ini, Madinatul Huffaz. Jadi subhanallah sahabat-sahabat, seluruh tuan-tuan dan puan-puan yang budiman semua, nampak tak tahfiz yang lama? Tahfiz yang lama kat sana fasa pertama kat sebelah sana. Okey, sahabat-sahabat semua, Ustazah mohon sangat infak Ramadan yang terbaik daripada tuan-tuan dan puan-puan semua. Ya, Ustazah, suami dan pasukan kami adalah pemegang amanah. Yang menguruskan amanah ni insya-Allah kami cuba sedaya upaya sebaik-baiknya. Contoh macam fasa pertama, ya dah lebih daripada berapa orang Bante? Maknanya dah 300 lebih kan? Ada yang dah grad dah. Maknanya dah keluar daripada tingkatan 5, dah berjaya alhamdulillah. Ya, SPM-nya cemerlang. Hafazan Quran alhamdulillah ya, 30 juzuk. Panas. Ya, insya-Allah mudah-mudahan mantap semuanya. Jadi kami mengajak seluruh penduduk Malaysia, warga Singapura, Brunei, semua di mana pun yang kalian berada, muslimin muslimat, tolonglah, bantulah kami infak Ramadan terbaik untuk kami. InsyaAllah habis fasa PKP akan diteruskan kerja ni semula.
yang akan diteruskan. InsyaAllah mudah-mudahan dapatlah. Ya, tahun depan insyaAllah sekolah ni dapat disiapkan. Yang kita jangka sampai 400 orang ya boleh mendapat manfaat daripada sekolah ini dalam satu tempoh 400 orang siap lengkap dengan asrama sekali. Ya, jadi mudah-mudahan muslimin muslimat sekalian ya kita semua dibukakan pintu hati oleh Allah untuk memberikan infak terbaik Ramadan ini, dan semua itu tidak akan sia-sia. Allah janjikan akan balas berlipat-lipat kali ganda. Silakan tuan-puan ya, apa yang kita ada yang boleh kita sumbangkan ya, silakan, ada nombor yang tertera kan, nombor Maybank tu, nombor akaun Madinatul Huffaz. Ustazah mewakili seluruh tim Madinatul Huffaz meminta ya jasa baik tuan-puan untuk bersama dengan kami. Semoga institusi Madinatul Huffaz untuk ummah ya, untuk generasi yang akan datang, insya-Allah mudah-mudahan dapat kita realisasikan dengan kerjasama kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.